ini adalah satu kes yang agak luar biasa. Itu sebab saya panggil Zina Abadi, dan saya rasa ini satu kes yang penting kerana melibatkan orang biasa yang menghadapi masalah kewangan yang amat besar. Ini melibatkan penjualan jongkong emas. Saya ada bagi itu senarai. Apa yang saya nak sebut ialah ini adalah kumpulan Wahab yang beli emas daripada dari Geneva. Dan ahlinya adalah 17 orang. Apa yang berlaku ialah apabila mereka beli emas, mereka ada dapat jongkong emas. Jongkok emas 999.9 macam inilah 100 gram. Dan kumpulannya sehingga sekarang ada sebanyak 16.635 kilogram emas sedemikian. Masa mereka ialah mereka jual emas ini kepada seorang yang bernama Wan Nur Asman bin Arifin. Dia adalah seorang pemimpin UMNO. Biasalah. Nampak? Pemimpin UMNO ni biasalah. Tapi lagi mustahak ialah dia salah seorang yang berempuh masuk Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada hari itu. Dia salah seorang tersebut. Wan Nur Asman bin Arifin. Dan ditahan dan didakwa kan? Didakwa. Dan beliau yang terlibat secara langsung ke atas kumpulan Wahab membeli 16.635 kilogram, janji bayar 4.9 juta ringgit, 710,000 ditunaikan dan bakinya 4.2 juta tidak dibayar. Dan cek-cek yang dia berikan secara post-dated adalah sebanyak 1.5 juta ditendang. Ini semua dalam kenyataan kerja Mibak. Semua dalam kenyataan jelas. 1.5 juta ditendang dan 2.6 juta masih belum sampai tarik. Tapi mustahil untuk dapat kerana akaun bank itu pun dah ditutup. So habislah. Yang dapat ialah 710,000 saja. Yang bakinya 4.2 juta habis. Dan laporan polis dibuat, tidak ada sebarang tindakan. Saya serah kepada Encik Abdul Wahab untuk berikan keterangan sikit tentang apa yang berlaku, apa usaha bila jumpa dia, apa yang beliau lakukan. Nama saya Abdul Wahab bin Esma Maidin, berasal dari Sungai Haram, Pulau Pinang. Orang Pinang. Tujuan kami minta bantuan daripada Datuk Fabia ni sebab kita tak nampak ada jalan yang baik untuk nak cari jalan penyelesaian bagi kes yang melibatkan saya dan rakan-rakan saya yang terlibat dalam kes penipuan bersama Encik Wan Nur Asman bin Arifin. Kami mula kenal Wan Nur Asman bin Arifin ni pada Oktober 2013. Kemudian mula mengenali dirinya dan mengetahui tentang apa bisnes yang dia sedang buat. Kemudian dia mula menawarkan untuk pembelian emas ni dengan harga yang menarik sebab dibayar secara ansuran dan diberikan post-dated check. Tapi malangnya bila kami mula menjual sedikit demi sedikit emas kepada dia daripada bulan Oktober sehingga bulan Disember, cek yang kami ada dapat ditunaikan selepas kami berhenti menjual emas sebab sudah tidak ada emas lagi untuk dijual. Dia mula hentikan semua bayaran yang perlu ditunaikan. Macam-macam alasan dia cuba bagi, mengatakan company adalah masalah, itu ini masalah. Dia minta cuba lengahkan masa untuk kami banking cek yang ada supaya cek yang ada ni terus luput.
Jadi kami tak ada pilihan lain. Pada bulan Jun, hujung bulan, 27 hari bulan Jun, kita mula buat aduan polis secara beramai-ramai di IPD Petani Road, mengatakan ini satu kes penipuan di mana kita ditipu dengan jual beli emas, dan kita meminta pihak polis sebolehnya kalau boleh dapatkan balik emas kami yang dijual, sebab kita pun tak berminat lagi dengan harga yang dia tawarkan. Namun dah hampir 3 bulan sekarang kita cuba berhubung, siasatan masih dalam proses selama 3 bulan ini dan masih belum ada apa-apa tindakan yang dibuat. Jadi kita tak ada pilihan lain, terpaksa meminta bantuan Ketua Menteri untuk campur tangan sikit, minta bantuan sebab ramai orang susah yang terlibat dalam kes ni, dan kami pun berhutang dengan bank dengan pembelian emas-emas ni sebelum ni. Akhirnya semuanya lesap begitu saja. Jadi selepas berjumpa dengan Datuk Tinggi Wahid ini, kita rasa mungkin kita nak minta sedikit bantuan guaman atau sebagainya supaya dapat bawa benda ni ke muka pengadilan dan dapat menuntut hak kami semula. Itu yang kami harapkan. Saya okay. Pengenalan saya selama dengan Encik Wan Nur Azman ni, orangnya memang agak nampak business minded person, mudah dipercayai dengan segala apa yang dia cakap. Okay, dia mula menabur janji-janji manis pada orang, dan saya pun mengenalinya hampir 10 bulan sebelum saya buat keputusan untuk berurusan dengan beliau. Okay? Tapi dalam masa 2 bulan saya buat urusan, semuanya berubah sama sekali. Itu cara dia berusaha dengan orang. Okay? Dan saya selepas tu ada juga buat macam-macam semakan rujukan dengan mangsa-mangsa lain yang terlibat, yang pernah berurusan, yang sebelum ni saya pernah buat rujukan juga. Apa yang saya dapat tahu daripada mangsa-mangsa lain, semua yang terlibat, semuanya ditipu benda yang sama, bukan saja di Pulau Pinang, tapi di Seberang Jaya, di Kuala Kangsar, di Paribunta, dan merata-rata lagi dah. Saya rasa apa yang saya dengar daripada orang-orang yang pernah saya rujuk sebelum ni, terlalu banyak report yang dibuat ke atasnya, tapi masih belum ada tindakan lagi ke atasnya. Itu yang saya dapat tahu. Dalam masa yang sama juga, bila kita cuba berhubung dengan dia, meminta supaya dia dapat selesaikan masalah ni, saya bersama isteri, bersama beberapa kawan juga cuba telefon, namun bila tak dijawab, kita terus ke rumah dia. Pernah 2 kali saya ke rumah dia. Malangnya saya tak dapat berjumpa dengan dia, dapat bercakap dengan isterinya. So kita cuba berunding cara baik dengan isterinya pada dekat rumah, minta supaya Cik Wan Nur Azman ni berhubung dengan saya untuk bagi peluang untuk saya untuk selesaikan masalah ni dengan cara baik. Namun keesokan harinya saya terima satu panggilan dari beliau yang agak kasar dan mengugut untuk membunuh saya sekiranya saya teruskan dengan tindakan untuk ke rumahnya selalu. Okey, dan nasib saya baik sebab apa? Segala perbualan pada masa itu saya sempat rakamkan sebab dia tidak terlalu kasar. Saya sempat rakamkan perbualan saya dengan Encik Wan Nur Azman ni, dan perbualan ni pun saya dah serahkan pada pihak polis, dan satu laporan berasingan juga dibuat kerana ugutan bunuh dia kata saya. Itu pun dah dibuat juga. Okey, saya rasa orang ni memang jauh berbeza dengan apa yang saya kenal sebelum ni. Okey, dengan janji manis, okey, penipuan, dengan cara dia menggetak seolah-olah dia ni macam seorang gangster lah. Itu yang saya nampak. Okey, memang nampak macam orang yang berusaha gangster. Okey, mengugut orang supaya jangan peduli lagi benda ni, dan kami patut lupakan semua benda ni. Itu saja matlamat dia. Ini cek tenang semua. Ini siapa? So saya itu buat pindah sikit lah. Bekas. Dia mungkin bekas sekarang lah. Bekas itu UMNO, bekas UMNO. Tapi dia salah seorang yang telah merempuh masuk itu Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Bukan masa ni 19 Mei, 19 hari bulan Mei. Dan itulah jenis orang
yang sekarang bukan sahaja mencemarkan Dewan Yang Mulia ini, tapi sekarang pun menjadi penipu. Dan saya boleh rasa itu perasaan Encik Abdul Wahab kerana tekanan selama ini. Saya tengok Encik Wahab dah tahu tension, dan juga kepada semua itu ahli-ahli yang menghadapi masalah penipuan. Kita minta polis ambil tindakan segera. Kita minta semua mangsa-mangsa lain, bukan sahaja di Pulau Pinang tapi mungkin di negeri-negeri lain, tak kira berjiran atau mana-mana, untuk untuk hubung Encik Wahab ataupun YB Wong, supaya kita dapat kumpulkan mereka. Dan pada masa yang sama saya akan kumpul untuk CPO untuk minta bantuan beliau supaya perkara ini dapat disegerakan. Jangan-jangan ada lagi yang ini sindiket yang sekarang sedang beroperasi. Pun minta media masa supaya kalau ada jumpa orang sedemikian, jangan percaya sama mereka, jangan bagi itu jongkok emas sama dia. Dan ada masa-masa lain, konteks supaya dapat jadi satu kumpulan, satu jalan kuasa. Kalau ada apa-apa soalan? Aaron? Ya, Encik Abdul Wahab, maks yang diberikan kepada pembeli diberi sebelum bayaran dibuat, sebelum cek ditunaikan. Semasa dijual, syaratnya harga yang ditawarkan adalah harga yang lebih tinggi, okey, dan dibayar secara ansuran. Syaratnya ialah kita perlu serahkan emas dan kita diberi serta-merta post dated check. Macam saya ada sekarang ni, ini semua cek-cek yang diberikan oleh beliau lah. Okey. Jadi bila kita rasa bila dah ada cek, mesti orang tu bertanggungjawab akan bayar. Tapi dia masih mampu tutup akaun dan tak bayar kita. Okey. Dan saya rasa mungkin ini dah cukup bukti untuk kalau kita nak ambil tindakan. Rupanya tidak juga. Okey. Dia boleh masih bebas melarikan diri. Itu yang saya nampak. Sebelum proses jual beli itu ada kita minta, dia kata tak perlu ada apa-apa perjanjian. Sebab apa? You bagi emas, saya bagi cek. Company saya, nama saya tertera dalam cek, dan saya buat jual beli dengan kamu. Dia kata saya tak boleh buang masa banyak untuk nak buat dokumen ini. Ini jual beli, kamu ada cek, kamu boleh tutup bila-bila masa. Dia pun ada bagi tahu saya, kalau ada masalah kamu boleh terus buat laporan polis. Hari ini bila dia tak boleh bayar, dia kata kalau tak puas hati pergi report polis. Dia sendiri minta kita report polis. Macam dia rasa tak ada apa kalau kita report polis pun. Ada soalan? Encik Wahab, bila hari yang Encik Wahab pergi jumpa Nur Azman, Wan Nur Azman punya rumah, bila Saya call dia pada 18 hari bulan Mac. Maksudnya saya pergi dalam minggu sebelum 18 Mac tu. Sebab panggilan dibuat pada 18 hari bulan Mac. Maksudnya dia marah sebab saya pergi ke rumah dan saya menelpon rumah bercakap dengan isterinya berkenaan dengan hal ini. Dia macam saya cerita tadi, asalnya dia macam dia tahu, okey, orang-orang yang mempunyai emas yang dulunya kami beli daripada syarikat Geneva dulu lah, okey. So dia tahu kelompok-kelompok yang ada. Dia pernah datang ke tempat saya semasa itu saya tinggal dekat Coffee Apartment di Jambul. Dia datang dan saya berjumpa sebab kawan-kawan yang kenal dengan dia sedang berurusan dengan dia. Saya pun bersembang dengan dia. Tapi masa tu boleh dikatakan Januari 2013 masa saya mula kenal dengan dia, dan saya ikuti perkembangan dia selama 10 bulan sehingga sampai satu tahap tu kami pun dalam keadaan terdesak sebab harga emas makin turun dan kami terpaksa cairkan jongkok emas ni kepada cash supaya kami boleh selesaikan hutang dengan bank-bank ni. Jadi kita dah tengok selama 10 bulan orang ni nampak genuine, nampak telus dengan cara usaha niaga, dan kita mula percaya dengan apa yang dia cakap dan kita mula jual sedikit demi sedikit. Okey. Lepas tu kumpulan-kumpulan saya yang terdesak juga minta kita kata kita pun masalah yang mana ada tu jangan jual. Bila dah jual, kita selagi kita duk jual emas dengan dia, selagi tu cek yang tarikh sebelum tu semua dapat ditunaikan. Tapi bila sampai kita kata emas dah tak ada dah nak jual, seminggu selepas tu dia kata okey, cek semua tak boleh masuk.
tak ada banking dah. Dan taktik dia untuk dapatkan sebanyak mungkin emas daripada saya, itu saja lah. Encik Wahab yang Encik Wan Nur Azman ni buat bisnes apa ya? Okey, apa yang saya dengar atau saya bercakap dengan dia, dia menguruskan banyak urus niaga jual beli emas dalam berbentuk emas 916 dan dijual dengan pelbagai jenis skim. Okey, skim-skim yang hampir sama dengan skim Geneva tawarkan sebelum ni. Tapi kita tak berapa minat dengan skim-skim yang dia tawarkan sebab kita punya tujuan cuma satu, kita nak jualkan emas kita. Jadi apa skim yang dia nak buat kita tak ambil peduli lah. Yang penting kita jual emas, dia bayar kita settle. Tapi masalahnya itu pun satu penipuan juga lah. Tapi itulah. Dan orang tu masih lagi bebas dan masih meneruskan urus niaga dia macam biasa. Masih berterusan menipu orang. Kalau lagi lambat kita ambil tindakan, saya rasa mungkin lagi ramai lagi akan jadi mangsa dengan dia. Ini kes jelas kes penipuan. Tidak ada sebarang keraguan langsung. Budak kecil pun tahu itu kes penipuan. Tak payah jadi lawyer pun tahu kes penipuan. Tidak ada sebarang ruang untuk cakap yang lain. Ini melibatkan nyawa di sini 17 keluarga. Dah ramai lagi. Dan ramai lagi. Ramai lagi. So ini bagi saya ini sudah kira jumlah besar. Kita boleh bayangkan untuk mangsa-mangsa tersebut. Saya Encik Muhammad Nazari bin Muhammad Sharif. Saya daripada kumpulan yang lain. Saya direct dengan dia. Dan saya telah buat laporan polis untuk tindakan. Saya beli terus bagi dengan dia. Saya tidak melalui Wahab. Tapi dulu semasa saya beli emas dengan Geneva melalui Wahab lah. Dari situ saya kenal Wahab. Jadi saya direct dengan dia dan jual emas kepada dia dan dia bagi cek. Nilai cek yang dia beri kepada saya ialah 194,000 dan dia bayar kat saya cuma 50,000. Yang lain semua cek tendang sehingga sekarang ada cek tu yang masih ada pada saya dan saya dengan seorang rakan lagi. Kami kumpulan yang lain. Dan cek masih ada dan dia tak bayar. Bila saya pun biasa 2-3 kali pergi ke rumah. 2 kali saya pergi ke rumah dia dan sama saja dengan Wahab. Tindakan dia tu. Dan dia tak mahu membayar dan bila kita telefon dia beri pelbagai alasan dan sebagainya. Tiada tindakan dan saya juga telah buat laporan polis. Namun begitulah telah 3 bulan dan baru ni kita berjumpa dengan polis. Saya pun ada hadir dengan Encik Wahab dengan pegawai polis dan berjumpa. Namun dia kata kes ni sukar untuk diselesaikan dan sebagainya dan tak ada apa tindakan. Dan dia masih berleluasa gunakan kenderaan. Kalau kita tengok dia pakai BMW kenderaan dengan kereta Peugeot dia, dengan motor besar dan dia masih tinggal di Sungai Pinang. Dan masih ada di sana dan tiada tindakan dibuat. Ambil emas kita dan jual. Tiada tindakan dan kami pun berhubung dengan pihak polis dan kami berhutang dengan bank dan sebagainya. Namun tiada tindakan yang dilakukan dan dia masih bebas. Ini saya dari kumpulan yang lain. Dan ada laporan polis telah saya buat dengan Encik Abdul Razak. Saya dengan kumpulan Encik Abdul Razak. Itu That is the final amount yang dia Patut bayar minta balik. 4.2 juta. 4.235.269 ringgit. Seperti yang dia janji tapi belum bayar. RA tapi dia kan bekas. ini cek tenang semua. Ini